Biar ada pun aku nak sembahyang. Akhirnya tak ada. Yang jadi itu sebab layar. Aku ni ada orang yang ambil buku ni. Saya nak ambil pisah korek. Ambil pisah boleh kau fikir. Ada masalah. Akhirnya dia rasa berat tuan-tuan. Rasa berat tak apa ibadat. Itu kita tak tahu. Rasa berat tuan-tuan. Sebab kita nak sembahyang mudah dia muslimat. Nak pakai baju kurung boleh sembahyang. Ni, macam apa pakai, tak masalah. Sebab tu pakaian yang kita pakai ni mesti niat pakaian untuk buat sembahyang. Ya, kalau suruh tak sembahyang macam mana? Nak duduk payah. Kita lagi nak main cik. Begitu. Jadi pakai ni, pakai telekung, tak semestinya pakai telekung. Pakai baju kurung, boleh sembahyang. Ada baju kurung banyak pun tak? Tapi lawan biru boleh sembahyang. Lawan hijau lagi baik. Contoh, kat warna hijau tu macam warna pokok ketak. Dah lupa. Ini bukan politik, apa? Sedikit politik. Jadi apa ni pakai baju kurung supaya pakai telekung elok. Tangan tak masalah. Cuma ni tangan ni aku nampak. Pakai apa? Apa sabut tangan apa? Istilah apa tu? Soket tangan. Kalau tak pakai tu pakai yang lebih pakai. Pakai kata ni kacil, bangga ke apa? Jadi tak salah. Sebab tak nampak ni. Soket tangan. Kaki pakai soket. Cuma yang Allah Akbar. Tak salah. Ini sikit-sikit tak sembahyang. Sikit-sikit tak sembahyang. Sebab si Imam Ghazali kata perkara yang paling berat sembahyang. Betul juga. Perkara yang paling berat ialah sembahyang. Dan perkara yang paling ringan ialah meninggalkan sembahyang. Oh, cerita Isra Mi'raj. Dari Isra Mi'raj apa dia punya ni? Kemuncak dia. Solat. Sebab tu ibarat kata Isra Mi'raj convocation bagi solat. Kita kalau convocation biasa ada jam cuti. Ingatkan kita ambil cuti, akan nak convocation apa? Convocation beras solat. Ambil cuti. Siap buat gambar ni. Bubur dan perik. Tak ada masalah tu. Bagus kan? Tetapi sembahyang tidak. Tapi kita bukan sini tak lain. Kalau ada di sini, nak buat macam mana? Contoh. Yang keseluruhnya tuan-tuan, Nabi tengok petani bercucuk tanam dan dapat umum hasilnya dengan kadar segera tanpa hati-hati. Ini Nabi tengok, kita tak tengok. Kita yakin betul. Sebab tu tuan-tuan, maksudnya apa? Allah Ta'ala mengurniakan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang berjihad pada jalannya dan suka bersedekah. Berjihad ni banyak. Jihad ni biasanya kalau dalam kitab berakhir. Kalau kita belajar fiqh, jihad ni berakhir sekali lah. Dia mula-mula berair. Bak taharah ni. Orang Melayu kita ni aktiviti tak sampai pada jihad. Sebab apabila guru datang mengajar berair mati guru. Lepas tu datang guru baru. Macam mana nak sambung ke balik asal? Balik asal lah Ustaz. Tak faham juga air sama siapa tu. Balik asal. Terus 2 orang Ustaz mari mati Ustaz. 3 orang Ustaz mari mati Ustaz. Akhirnya apabila disebut bak jihad, ada ke bak jihad? Ada masalah. Bukan orang sini tempat lain. Kata semua ni Eskimo. Bak jihad dia besar tuan-tuan. Sebab itu antara sunnah Nabi yang besar ialah sunnah berjihad. Fi sabilillah. Kita tak faham. Dan antara jihad ni banyak. Jihad dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan masa, jihad yang paling besar sekali adalah jihad mempertahankan Islam. Sebab tu kalau kita fikir ya, Nabi berisra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa berlaku di Masjidil Aqsa sekarang? Ditawat oleh Israel dan Natullah. Jadi tak ada kita berjihad untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau kita tak boleh sendiri, kita nak menyediakan bekal anak kita tu. Kita nak anak kita ni jadi pejuang Islam. Kita nak zuriat kita ni jadi pejuang Islam. Kalau kita nak anak kita ni bermutu, mesti kita akan jaga mereka kan gitu. Macam kita tanam pokok, kan ada orang tanam pokok durian biar macam tu. Beli benih musangking. Oh tuan-tuan, bajunya berapa, pagarnya berapa. Oh kalau boleh nak jaga pokok durian tu. Ada pengawal ni dia jaga pokok durian daripada serangan selalu kan gitu.
Sebab? Sebab musang ini mahal. Sebab tu tuan-tuan kan, kebun kecil kan dia buat pagar, tidak? Dia tanam itu je. Buat pagar tuan-tuan. Kerja tuan-tuan tu pahala. Dia kerja, dia tak habis jadi ustaz. Pemandu bas dapat pahala. Cuba bayangkan pemandu bas express daripada Kota Baru Kuala Lumpur. Dia nak jumpa bini dia dekat, tak pahala. Dan nak jumpa bini dia peluk bini dia dapat pahala. Tapi dia rabah tak dapat peluk bini orang tu. Pahala tu. Siapa kan? Sebab dia nak pergi jumpa bini nombor 2 dia dekat. Bini pertama ni di Kota Baru. Dia itu toh. Tapi dengan syarat dia bantah sembahyang lah. Kalau dia tak sembahyang tak ada pahala. Dia bagi biskut dalam pahala. Dia bawa biskut ke Jaya. Kita pun beli biskut, tak dapat pahala. Kecuali kita yang bawa Cadbury, dia tak ada pahala. Contoh. Yang bawa air batu. Kerja apa suami kau nak? Dia bagi air batu. Tak dapat pahala. Berapa ramai orang haus sekali minum air batu. Alhamdulillah. Setiap orang sebut Alhamdulillah tu dia dapat saham. Kita nak dapat saham yang saya ni dia. Saham. Tapi dengan syarat dia tidak tinggalkan syariat. Macam tuan-tuan ada apa? Ya Allah, yang tiga kali kerja tuan-tuan ni. Kita buat baja, kita buat cara menawar. Sekarang aku nak cerita kat tuan-tuan kecil. Cara menawar yang baik ni. Tak percaya ada tuan-tuan. Tak ada. Tuan-tuan dapat pahala, lepas tu dia dapat pembelajaran, gaji ke apa tu. Setiap bulan dia beli beras. Berapa? Ada orang bilang tak beli 3 hari ni. Tuan-tuan pergi ke kedai, timbang beras. Kalau tak nak beli lagi, nak bilang berapa biji. Bila? Oh, kalau macam tu sampai rock pada orang tu. Duit yang dia dapat hasil daripada tuan-tuan ajar dia cara menoleh yang baik. Masya Allah, ya azim, ya karim. Apa ada tu? Tapi dengan syarat niat tu mesti ada niat ibadat. Aku buat ni kerana Allah. Dan gaji ambil? Gaji tu sebab yalah, sebab tenaga. Tak nak ambil gaji jangan. Tak apa, saya ni kerana Allah Ta'ala saja. Gaji tak ambil. Tak lama lagi orang datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak begitu. Tak begitu. Masya Allah tuan-tuan. Peluang kita nak jadikan kerja kita ni alhamdulillah. Jadi sebab tu tuan-tuan, ramadhan kita ni apabila sedekah ni dia berkira sikit. Dia insyaAllah orang sedekah, insyaAllah dia tak baiklah. Tak ada kita dengar kenapa cik nampak konflik sedekah. Pernah ada orang sudah dia berhenti sembahyang. Dia kontraktor, dia berhenti sembahyang. Dia tengok budak-budak yang hafal Quran ni ramai berkelumung di satu warung. Biasalah budak-budak kan, budak-budak kecil. Dia pun makan-makan budak-budak. Lepas tu budak-budak tu nak bayar, dia cakap kat peniaga warung tu, Kak, dia tak payah bayar tadi, budak-budak tu saya bayar. Dia bayar pun tak banyak, tak sampai RM40. Lepas tu dia balik. Tapi dia Allah, minggu depan dia dapat projek RM40,000 pun. Itu langsam RM20,000. Jadi dia pun ingat sedekah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, sedekah ni kita macam ke masjid, cari jemaah, cari ni. Saya yakin tuan-tuan dah buat. Dan saya yakin memang tuan-tuan dah buat ni. Baru isteri ni dia tak suruh suami dia bagi ada perempuan tu. Perempuan dia gaji kan, dah ambil duit ni kan 50 ni. Betul sangat 50. Pak tu kita kan biasa gitu nak bagi 50 kat masjid tuan-tuan. Allah. Tapi kalau pergi pasar malam RM50 boleh lihat tu. Ayam sekilo, 2 kilo, RM50 itu baru satu belah tangan. Saya ingat dulu masa saya di Sabah, kalau 150 tu penuh troli. Sekarang 500 baru penuh troli. RM500 baru penuh troli. Baru ni sekali pergi shopping, isteri saya beli barang. Bawa nanti tu RM400, tak cukup duit. Lalu saya kata ada jawab kami ni. Alhamdulillah ada duit. Jadi Allah Akbar. Dia ingat dia dah cukup dah duit tu. Tak cukup. Allah Akbar. Tapi mudah-mudahan apa ni itu cerita betul lah kan. Sedekah. Banyak kalau sedekah. Sedekah ni ada riwayat kata dia membuka 10 pintu. Yang paling besar lagi tu beri hutang. Hutang 18 pintu. Kita apa orang hutang ni dia muka tebal sikit. Payah nak hutang besar. Nak berhutang dengan orang ni payah. Sebab tu kalau ada adik-adik kita nak berhutang dengan kita, tapi dengan syarat ada saksi. Orang kita ni pelik. Cari sama cari tak ada saksi. Lepas tu kata
saya tak perlu berhutang pun dengan kau. Tak betul. Islam dah ajar, bila nak berhutang, kena ada saksi. Bawa saksi. Dia kata susah ni. Bukan susah. Supaya hubungan silaturahim kita tak putus. Kan ada orang kan bila berhutang tak? Tengok orang yang berhutang ni lari. Minum air ni ada ni. Itu tak ada syariat Islam. Yang Islam suruh, apabila bagi hutang semakin baik silaturahim. Kan itu? Itu contohnya. Jadi banyaklah putus sedekah. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Yang kedua, tuan-tuan, Allah SWT tidak mensia-siakan orang yang melakukan kebajikan. Mereka diberi balasan yang setimpal dengan usaha yang dilakukan. Dan seterusnya Islam menggalakkan umatnya berusaha mencari rezeki yang halal untuk membuat kebajikan. Kita ni tuan-tuan, kalau orang tanya kenapa bekerja ni, ramai orang tak ada jawab. Kenapa bekerja? Yang pertama bekerja untuk mendapat rezeki yang halal. Yang kedua untuk senang buat kebaikan. Bagi saya dulu, ada orang saudara, suami dia mengalah, isteri dia suruh rumah. Isteri dia ada sekerbuk tuan. Orang kata akad ni tak cukup dia. Tak, alhamdulillah duit cukup. Tapi dengan buat hasil rumah ni senang sikit nak buat ibadat. Ibadat apa? Boleh jual pada student buat sikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada benda-benda tu boleh buat sedekah-sedekah. Jadi jawapan itu positif. Kita tu nampak orang meniaga tu semuanya tak betul. Sebab tu orang meniaga kalau dia faham konsep sedekah, bukan bagi free. Sedekah apa tuan-tuan? Katakan yang pertama dia menyenangkan orang. Bersuap pahala buat kedai makan ni. Sebab tu macam muslimat kan, nak balik masak letih kan. Jadi belilah botol lauk kan. Tapi saya nak pesan satu perkara dia buat. Bapak kan selalu beli pinggan mangkuk yang mahal kan. T-shirt, Tony Wear, Luminat. Tahu Luminat? Tak tahu. Mahal beli tuan-tuan. Balik kubur dalam polistrin. Suami muka polistrin. Cuba tengok muka suami makan menggunakan polistrin dengan makan menggunakan Tony Wear. Cuba balik kita tengok. Buat. Tengok. Kenapa tengok saya macam tu? Oh patut. Oh saya baru tahu apa ni. Bila saya letak dalam dalam polistrin, bukan baru macam polistrin. Tapi bila saya letak dalam kami macam polisian untuk rumah tinggal mampu yang mana, saya tengok apa. Cuba. Ada. Kalau nak buat lebih baik lagi bulan puasa nanti bagi kat jiran. Nak bagi kuih ke apa letak dalam kami web. Apa yang mahal-mahal bagi kat jiran. Betul. Bagi kat jiran kami tunggu. Ada apa tak? Tinggal. Sebab kalau tak buat begitu takut besok dia balas dia lupa. Kita bagi dia minyak makruh. Tiba-tiba dia bagi dalam contoh lah. Sebab apa tuan-tuan? Supaya apa yang tuan-tuan beli daripada titik peluh tuan-tuan yang halal itu, tuan-tuan beli minyak makruh itu kan mahal. Beratus, ada yang beribu. Daripada duit yang halal, takkan nak tengok saja. Dia ada manfaat. Suami makan, anak makan. Ni suami tengok marah. Suami tengok. Jangan tengok. Minta maaf kata saja je. Ini cukup terus. Jadi makan dan tinggal mangkuk mahal pun tak banyak biasanya. Biasa kalau makan dengan mangkuk mahal tak banyak. Saya biasa kalau makan pinjaman tak banyak. Balik makan pula. Lepas tu isteri saya kalau tanya, tak makan lagi ke tadi? Dah biasalah makan di tempat keluar ada sikit-sikit. Jaga standard. Jadi yang terakhir tuan-tuan ini, Nabi lihat apa? Manusia memecah kepalanya dengan batu. Intiba dia balasan yang dahsyat kepada orang yang berat atau malas mengerjakan solat. Itu hari ini tuan-tuan, kalau nak pecah kepala dengan batu, Allah. Sebab tu ada ustaz kata, kalau malas nak sembahyang pergi kat orang baru ataupun dekat orang nak bina bangunan kan, tiling tu letak kepala. Tak payah letak dah bunyi tu dah lagi. Orang meninggalkan sembahyang. Yang kedua, solat merupakan tiang agama yang wajib diutamakan pada setiap ini. Solat ni perkara yang paling utama. Solat ni disebut tiang agama. Rumah kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang bina rumah, buat tiang dulu lah. Kau buat dinding dulu ke dia buat pagar dulu. Rumah siapa tu buat dinding dulu. Ataupun buat bumbung dulu lah. Tiang untuk
Sensitif kan? Tadi untuk banyak orang 200 ribu. Baik di Panda tu asli. Panda boleh tengok keindahan anak yang Allah Ta'ala cipta. Begitu. Mahal, dia biasa lah. Itu contoh. Pergi tengok, alhamdulillah. Sebab tu kita ni boleh tengok apa yang Allah Ta'ala cipta, kena ucap zikir. Jadi solat dia akan agama. Siapa yang tak solat, dia meruntuhkan agama. Kalau meruntuh agama maksudnya apa? Sebab tu tuan-tuan, awal amalan yang pertama dihisap di akhirat kelak ialah solat. Solat awal ma yuhasab. Hisap di mana? Di akhirat. Kita semua akan ke sana. Kita semua akan ke sana. Raja mati, takkan JKK nak mati. Kalau kan dia semalam almarhum Sultan Al-Nasr mati. Dah apa ibrah yang kita dapat? Betul lah kita orang raja. Mana kita kena tak, oh dia raja yang hebat, dia disanjung oleh rakyat, mati. Dah tu dah mati tu. Tak ada orang tak mati. Waktu kita ni Nabi kata apa? Banyaklah cerita sebab mati. Nabi kata apa? Orang yang paling cerdik di kalangan kamu ialah orang yang banyak ingat pada mati. Tapi bukan sekadar ingat mati buat saja. Mati. Oh mati. Di mana-mana mati. Betul gitu. Waktu kita lari ke kubur tu, sunat kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Tak payah angkat tangan. Nanti kan angkat tangan, orang kubur jawab Waalaikumsalam. Tiba-tiba penggali kubur tu, Tok Ali. Tahu Tok Ali? Kita dalam kubur. Jadi tuan-tuan, solat tiang agama. Dalam solat ni tiang agama maknanya kita ni kalau tiang tak dipanggil orang lain, kita ni panggil tiang seri. Kenapa dipanggil tiang seri? Makna tiang tu yang akan menyerikan. Tiang tu maknanya yang paling ampuh, yang paling kukuh. Sebab tu kalau kita nampak rumah, tiang kalau kayu diambil daripada kayu-kayu yang keras, kayu cengar, kayu tembesu, kayu apa. Awak tak ambil kayu pula buat rumah tu kan? Walaupun dia besar. Ada. Jadi sebab tu solat ni kita kena perhalusi, kena belajar betul-betul. Saya dah belajar dah Ustaz masa sekolah agama rakyat dulu, belum cukup tuan-tuan. Yang bagi muda kecil pakai ada. Sekarang dah barang. Kena belajar betul-betul solat ni. Mana biar kita hadah betul-betul. Kita kalau makan, oh nak sedap lah. Kalau buat makan kita mesti cukup segala-galanya tu. Bahan mesti cukup, ramuan mesti cukup, menu ke apa benda ni cukup ni, baru boleh makan. Lepas tu saya dia cakap mak hudud tuan-tuan. Hudud ni walaupun disebut oleh Allah dalam Quran, Allah kata tak banyak, tapi dia pelengkap. Pelengkap. Macam kita nak masak tu, nak masak ayam 10 kilo, mesti kita letak perasa tu. Kita letak perisa dia 10 kilo lah. Mana perisa sikit je, perasa dia. Dan kalau letak atas sedap. Itu juga dengan hudud. Hudud ni hukum daripada Allah, bukan daripada manusia. Kita mesti yakin dan kita mesti usaha nak laksanakan. Kita tak boleh laksanakan, tetapi kita mesti ada usaha ke arah itu. Paling tidak jadi penyokong. Ni tidak. Dan kalau manusia tak ada hudud, manusia tu sakit. Sakit di dunia ni dia hanya tuan-tuan. Takut sakit di akhirat. Di akhirat kali balik lah. Kalau boleh balik, penuh dia tuan-tuan. Tak boleh sini. Dia tanya dia kan siapa ni? Oh saya 85 Melaka dulu. Jadi panggilan tua. Dah, ujung sana. Dah puan siapa? Saya lah Puteri Hamiko. Dah puan, saya lah Puteri Gunung-Redang. Ada Puteri Gunung-Redang ni? Puteri Gunung-Redang kan dia nak apa tu? Dia nak jambatan kan? Daripada Melaka ke Gunung-Redang. Dia tuan-tuan. Kayu Melaka. Yang satu lagi dia apa? 7 bulan hati nyamuk kan? 7 bulan hati nyamuk tu maknanya apa tuan-tuan? Maknanya supaya bantras denggi. Itu makna dia. Tapi kita tak faham. Yelah kalau misalnya nyamuk 7 bulan ada, ambil hati 7 bulan, habis nyamuk. Tak faham-faham. Yang putih Gunung-Redang pun dah cacat dulu. Sebab dalam 9 lebih ni tuan-tuan pun nak kerja kan. Jadi saya rasa Isra Mi'raj ni cerita panjang. Apa yang kita nak ambil ibrah daripada dia pengajaran.
Dan semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan kita minta tuan-tuan, dia cerita pada Nabi ni, Mi'raj ni, Nabi naik. Dan Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk naik. Bukan naik ke langit, naik darjah. Dan untuk naik darjah ada 3 benda yang perlu kita masukkan dalam diri kita. Yang pertama, ilmu. Kita kena ada ilmu. Yang kedua, iman. Yang ketiga, amalan. Bila ilmu kita ada, iman kita ada, dan amalan kita buat berdasarkan ilmu dan iman ni, insya-Allah darjah kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contoh, kenapa pakai tudung? Sebab ini tuntutan Allah. Suami dapat pahala contoh. Baru kita nak makan makanan yang halal. Banyak makanan. Hari ni orang sensitif tu dengan DNA babi. Baguslah. Sensitif apa dah kan? Oh, takut. Tahu takut dia macam ada yang sampai cuci darah. Boleh tu. Islam tak suruh macam tu. Buat apa dia kat cuci darah tu? Apa kan sebelah kayak begini. Tak payah tuan. Tak payah samak mulut. Kalau aku makan 2 kilo dah makan sebelah kayak begini. Ambil cuci hari kenapa kat cuci? Ni mulut ni. Samak mulut. Tak payah tuan. Jangan susah hati. Kalau kita ni ramai tak faham. Tak samak mulut lah. Minum air tak ada. Jadi sekali kita sama banyak tuan-tuan. Kalau ada bahasa yang baik, silakan. Mudah-mudahan Allah Taala memberi ampunan kepada kita. Dan sebenarnya ini dah masuk bulan Syaban kan. Sebenarnya tuan-tuan, dalam bulan Rejab dan Syaban ini tidak ada amalan-amalan khusus. Amalan-amalan khusus tak ada sebenarnya. Jadi kita nak buat benda itu mesti berpandu kepada dalil yang sahih. Dan di bulan Ramadan, bulan Syaban ni antaranya kita buat persiapan untuk Ramadan. Persiapan di sini untuk ilmu. Ilmu nak masuk Ramadan, minta dengan Allah. Ramadan tahun ni Ramadan terbaik. Sebab tu kita doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau mati pun mati dalam bulan Ramadan. Tapi ada orang salah, kalau mati bisa tak ada raya. Kalau mati tak ada raya. Siapa nak mati dalam bulan Ramadan? Tak ada. Dia mati pun tuan-tuan dulu lah. Mak saya ustaz. Astagfirullah. Jadi sekali saya tahu Ramadan banyak orang kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita penyampaian beliau berkaitan Syahadat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi satu ibrah buat kita supaya kita menjadi manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan kita ni lebih tunduk kepada syaitan ni, kerana syaitan ni tak tunduk kepada Nabi Adam, bila Nabi Adam SAW tunduk Adam. Maka kita ni tak tunduk kepada Allah. Lagi teruk kan pada Nabi syaitan. Jadi saya rasa tak lengkap kita dengan diri program ini dengan tanpa kita minta kita doa buat kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyyan wa rasula. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal
المشركين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تفضل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.